إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita membuka majlis ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga kita mendapat keberkatannya insya-Allah. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang 2 minggu lepas tak datang? Ada tak yang tidak hadir pada 2 minggu lepas semasa saya punya masa saya tengah mengajar last week? Ada tak yang tak? Ada yang tak datang? Tak, tanya je, bukan marah. tanya. Ada yang tak datang sebab nak ulang kaji ke tidak gitu. Kalau datang saya tak ulang kaji. Kalau tak hadir saya ulang kaji sikit saja. Okay, insyaAllah pada 2 minggu lepas kita telah mempelajari tentang sifat yang ke-9, iaitu sifat ujub. Siapa boleh bilang saya? Maafkan, tak ada hadiah. Hadiahnya pahala. Siapa boleh bilang saya apa maksud ujub tanpa melihat Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Masya Allah, daripada jemaah mujahidin. Masya Allah. Terima kasih Ibu datang sini ya. Alhamdulillah. Tak apa. Okay, salam dulu. Okay, siapa yang boleh beritahu saya apa maksud ujub? Jangan tengok handphone lah. Tak mau tengok handphone. Kan nak ulang kaji. Kalau ulang kaji mana boleh tengok handphone. Merasa dirinya benar. Okey. Lagi yang datanglah, yang tak datang tak apa. Terselamat. yang datang je. Saya nak tanya, apa maksud ujub? Tadi kata merasa dirinya benar. Okey, betul. Merasa dirinya lebih baik. Siapa tadi? Ibu. Alhamdulillah. Lagi satu. Apa maksud ujub? Dia adik-beradik sombong. Dia adik-beradik sombong, tapi dia lain. Dia percaya? Betul. Antaranya betul. Itu merangkumi semualah. Jadi semua tiga-tiga tu jawapan yang betul. Merasa dirinya benar selalu. Tak ada yang salah gitu, kan? Yang kedua, merasa dirinya paling baik. Paling baik. Orang lain semua salah. Saya yang paling baik. Kan? Saya yang paling benar. Saya yang paling betul. Jadi satu, semua kebaikan dalam dirinya yang dia cakap ke berupa ucapan atau perbuatan adalah hasil dirinya. Ilmu dirinya contohnya, kan? Bukan sebab orang lain, bukan sebab Allah pun. Dia kata diri dia yang usaha. Jadi dia bersifat ujub lah macam itu. Okay? Jadi semua tiga-tiga jawapan tu betul. Alhamdulillah. Marha. Siapa boleh bilang, belum lagi habis. Siapa boleh bilang, ni kita ada interaction lah. Kalau tak saya cakap, nanti semua tidur. Kan? Jadi kita nak ada sesi interaksi. Ya. Siapa boleh bilang example ataupun contoh orang itu sedang ujub? Contoh saja. Apakah contoh-contoh seseorang itu dia sedang mengalami sifat ujub? Ni second question. Ada 3 question.
sebelum kita masuk bab seterusnya. Sombong, ujub dan riak semua lain-lain pengertian. Jadi apakah contoh ujub? Bagi contoh je tak semestinya dia kena dalam buku, tidak. Maksudnya apa yang you dah belajar, apa yang kalian rasa agaknya ni sifat ujub lah. Paling bagus. Contohnya macam mana? Ngaji, okey. Maksudnya dia rasa dia paling bagus ngaji. Tapi itu masih lagi belum jelas. Itu situasi yang betul. Saya rasa dah ada situasi dia tapi belum lagi mendalam. Saya perlu mendalam lagi. Itu dah sudah satu situasi yang bagus. Situasi dia mengaji, contoh baca Quran. Apa? Menyalahkan orang lain kalau orang lain salah ke okey, itu pengertian betul Ibu. Very good. Bagus. Tapi contohnya macam mana tu? Tadi contohnya Ibu sudah berikan contoh dekat dalam pengajian, contoh baca Quran. Kan? Jadi macam mana boleh ada sifat ujub dalam pengajian tu, contoh? Seumpama ada orang sakit yang minum obat, dia percaya bahwa obat itu yang bisa menyembuhkan. Okey, itu satu sifat yang lain yang kita akan bahaskan nanti. Itu lagi jauh lagi sebenarnya. Okey, saya kasih jawapannya lah. Contohnya dalam pengajian tengah baca Quran, dia merasa dirinya tu betul dan dia kagum dengan diri dia. Contoh dia cakap, salah ni baca. Kamu salah baca ni. Kan macam gini. Dah berapa kali bilang? Contohnya. Kan? Kalau dia mengajar dengan niat dia rasa diri dia betul. Dia menganggap orang lain ni, apa ni? Ini pun, mat asli pun tak tahu contohnya. Mat asli alif waw ya pun tak tahu contohnya. Alif betul pun tak tahu contoh. Merasakan dalam hatinya macam gitu, itu orang ujub. Orang ujub dan orang sombong sebab dia merasakan diri dia betul dan dia merendahkan orang lain. Ujub sebab dia rasa dia tegur orang tadi, dia betul kan? Memang betul. Murid dia ataupun kawan dia ataupun orang lain salah. Tapi kalau kamu menegur dia dengan dalam hati kamu berniat yang kamu ni lagi hebat daripada orang ni, itu sudah ujub. So kita sebagai pendakwa, sebagai guru, guru Quran ke ataupun saling kita menegur dalam satu sama lain pun, jangan pernah ada tersimpan sedikit pun sifat merasa diri itu betul, merasa diri itu paling hebat, merasa diri itu paling berilmu, merasa diri ni lebih lah gitu. Hatta saya sendiri pun sebenarnya, walaupun saya dekat sini, saya tak boleh cakap apa yang saya sampaikan ni saya lagi hebat daripada ibu, tidak. Sebab yang tahu cuma Allah. Kan? Allah saja yang tahu siapa di kalangan kita ni yang paling bertakwa. Boleh jadi bukan saya. Na'udzubillah. Boleh jadi ibu-ibu. Boleh jadi bukan kita semua pun. Mungkin orang lain pun. Yang kita sendiri pandang rendah tapi dia sendiri lebih bertakwa daripada kita semua. Sebab yang Allah lihat bukan kita punya position, guru, murid, jemaah dan sebagainya, bukan. Pekerjaan, bukan. Tapi pahala kita, amalan kita, macam mana kita punya dekat hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi setiap tu tak boleh kita lihat orang dengan pandangan yang rendah, pandangan yang aku ni kat sini kan, kau kat sana contohnya. Tak boleh macam itu. Sebab you never know, we switch the place. Kita tukar kita punya role kan. Dan betul tukar. Bagus, maksudnya pasal dengar tak tidur tu. Bagus, okey. Jadi jangan kita ada sifat ujub dalam diri kita. Okey, itu sedikit lah tentang sifat ujub. Okey, last question. Antara sifat sombong, ujub dan riak, mana yang paling bahaya? Paling bahaya.
Sombong. Siapa kena sombong? Siapa kena sombong? Angkat tangannya. Saya rasa sombong tu paling bahaya. Saya rasa ujub paling bahaya. Saya rasa riak paling bahaya. Habis ujub terus dia jadi sombong aja. Jadi soalan saya, siapa kata sombong paling bahaya? Angkat tangan. Angkat tapi gini. Macam mana? Okey. Siapa kata ujub bahaya? Tak. Okey. Takkan lupa makna ujub apa? Ujub tu merasa diri kagum dengan diri sendiri kan. Rasanya paling hebat lah semua tu. Itu maksud ujub. Siapa rasa riak paling bahaya? Angkat tangan. Riak. Jangan salah sebut. Siapa kata riak tu paling bahaya? Habis yang lain? Apa pilihanmu? Okey, yang tak pilih lah. Saya nampak ada yang tak pilih. Mbak. Sombong. Tak angkat tangan pun. Naughty girl. Yang lain? Yang tak angkat tangan siapa? Ada yang tak angkat tangan kan? Ibu? Ibu pilih yang mana? Semua. Semua bahaya. Okey, siapa kata semua bahaya? Semua bahaya. Semua bayar. Bukan semua bahaya. Bukan bayar. Bahaya. Okey. Semua bahaya. Jawapan yang betul adalah semuanya bahaya sebenarnya. Tapi permulaan untuk mendapatkan sifat sombong itu adalah kerana kita merasa kita ni ujub. Merasa kita ni hebat. Kan? Tapi actually ada yang mungkin mengatakan macam mana orang tu jadi sombong adalah sebab dia rasa dia hebat, dia ujub. Tapi mengapa dia boleh jadi ujub? Kemungkinan besar sebab dia mendapat penyakit ni dulu. Penyakit riak. Dia menunjuk-nunjuk dulu. Dia testing dulu. Nampak tak? Orang nampak tak dia buat baik? So bila orang dah nampak, nanti dah mula dah rasa riak, timbul rasa ujub. Dah rasa ujub, timbul rasa sombong. Okey, kita mulakan pengajaran kita, boleh? Okey, baik, insya-Allah. Sebagai mukadimah, mari sama-sama kita melihat dan juga perhatikan apa maksud riak sebenarnya. Siapa yang ada buku, kita boleh buka halaman 301. 301. Siapa yang ada buku, ya. Jadi mukadimah, riak itu apa? Riak itu melakukan ibadah ataupun amal kebajikan dengan niat mendapat status, mendapat kedudukan di hati manusia. Kita melakukan ibadah solat contohnya. Dengan harapan orang nampak kita sujud lama. Subhanallah orang ni. Kan? Berdoa kepada Allah. Hati kita rasa macam bagusnya orang ni. Kan? Tapi orang yang sujud tu, yang buat perkara riak tu, dia merasakan, orang lain nampak aku tengah sujud lama. So, mesti dia ingatkan aku ni orang baik. Itu riak. Mempamerkan. Yes, betul. Jadi, riak itu berasal daripada bahasa Arab, ra'a. Ataupun yara. Ataupun yuran. Ataupun ru'ayatan. Yang bermaksud melihat. Jadi, riak tu bermaksud kita mempamerkan. Kita memperlihatkan. Jadi, istilah riak itu memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya itu nampak baik daripada segi ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya supaya diketahui oleh orang. The difference between orang riak dengan tak riak, dia nak orang tahu apa yang dia buat. Contohnya, kasih nama yang saya takut kalau saya petik takut kena kat sini pula nama. Ada tak siapa nama Siti? Alamak, Siti ada sorry. Okay, lain. Siapa nama?
Nurul. Ada? Nur. Tak. Okay. Nurul lah. Okay, contoh lah. Nurul. Kita kawan, ada nama kawan, nama Nurul. Kita kata dengan dia, Nurul, awak ni langsing awak ni kurus. Apa rahsia awak contohnya, kan? Rahsia saya adalah, contoh, dia pun bilang, saya ni puasa sebenarnya. Isnin Khamis mesti puasa. Sebab kita ni nak kena ikut sunnah, kan? Hati-hati. Kalau cakap macam itu, dengan niat nak kawan dia rasa yang dia ni puasa sebab hebat, itu sedang riak sebenarnya. Nurul tu tengah riak. Tapi kalau sekadar nak bilang yang aku puasa Isnin Khamis sebab mungkin nak qada ke, sebab aku rasa sebab maybe aku nak turunkan nafsu ke, turunkan nak kasih kurus badan, itu okey. Tapi kalau kita cakap yang kita ni kurus badan kita sebab kita puasa, kita tak makan lah benda-benda yang junk food ni semua, McDonald's semua tak makan. Apa ni, mana boleh? Kan tak boleh. Kalau kita macam gitu, dengan kita mengolok-olokkan orang lain, itu riak sebenarnya. Jadi hati-hati bila kita cakap dengan orang, supaya jangan sampai terkesan dengan dalam orang punya hati. Contohnya, orang cakap gitu, you say like that to the people who is doing that. Contohnya, dia puasa, kan? Dia puasa Isnin Khamis. Kamu tahu kawan kamu ni tak puasa, ataupun susah nak puasa. Kamu sengaja cakap, you forcing yourself to say, sengaja cakap depan dia, oh saya puasa. Memang saya puasa, memang senang lah. Pada saya senang puasa ni. Hati-hati. Takut itu menjadi riak. Sebab orang lain mungkin susah untuk dia puasa Isnin Khamis. Bukan Isnin Khamis lah, Ramadan pun kadang-kadang susahnya nak puasa, kan? Tapi sebab semua orang puasa, jadi kenalah puasa. Betul tak? Jadi setiap ibadah tu mesti ada dia punya challenges dia. Ada dia punya kesusahan dia pada setiap orang. Jangan kita mempamerkan kesenangan tu pada orang, sebab tak tahu orang tu akan cakap apa. So kalau orang puji kita, cakap Alhamdulillah saja. Alhamdulillah, Allah kasih kekuatan, Allah kasih izin untuk dapat nampak kebaikan tu. Macam gitu. Boleh saya teruskan? Jadi secara bahasa, riak itu adalah ar-riya'u tu bermaksud mempamerkan, memperlihatkan gitu. Seorang yang melakukan ibadah supaya mendapat manfaat dari ibadahnya, seperti mendapat harta dan mendapat pujian. Contohlah, ada orang baca Al-Quran contohnya. Sedap suara dia. Tapi dia punya niat nak baca tu sebab nak orang puji dia. Nak orang puji dia. Tapi kat rumah tak pernah baca Quran pun. Kat bilik tak pernah baca Quran pun. Dekat sini je mungkin. Dekat masjid je mungkin. Ataupun dekat keramaian, bila ada banyak orang, baru baca. Hati-hati. Takut kita ni sebenarnya tergolong daripada orang yang riak. Kalau kita buat dekat rumah kosong, tak ada orang pun kita baca. Dekat sini pun kita baca. Ya, tak kisahlah sedap ke tak sedap, kan? Yang penting kita baca, itu bukan riak. Sebab kita buat in both condition. Kita buat in both condition yang mana ada orang ke, tak ada orang ke, tetap kita buat. Sebab kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita malas nak buat, tak payahlah baca, buat apa nak baca kat rumah, kan? Orang bukan dengar pun. Contohnya, kan? Hati-hati sebab takut itu riak. Jadi Rasulullah SAW mengecamnya. Mengecam siapa? Mengecam sifat ini. Sifat riak ni adalah sifat syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Boleh faham ya? Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, tulisan daripada Al-Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan syirik ni ada dua. Ada dua macam. Satu, syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi, yang samar-samar, tak nampak. Lagi satu, syirik yang jali. Jali bukan nama orang. Jali tu maksud Arab dia jelas, very clear. Syirik khafi dengan syirik jali. Syirik jali tu macam mana? Syirik yang jelas tu macam mana? Siapa tahu?
Tadi makan apa? Nasi. Oh, tu mungkin sebab tu ngantuk sikit lah. Saya faham. Sebab dah petang-petang ni kan. Saya faham. Saya tak nampak orang tidur pun. Maksudnya saya cuma cakap apa tengah petang. Tengah petang kan. Aircon lagi kan. Kalau tutup lampu ni dah memang dah. Jadi apa tu syirik yang khafi dan jali? Apa syirik, contoh syirik jali? Sebab tu saya sengaja kasih soalan. Jadi kamu kena fikir. Syirik yang jelas. Jelas-jelas dia melakukan syirik. Apa? Easy. Very easy. Menyekutukan Tuhan seperti menyembah berhala. Kan? Mengatakan tiada Tuhan. Itu betul. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang bukan Allah. Macam itu. Itu jelas-jelas syirik yang jali. Syirik yang mana tiada pengampunannya kecuali Allah yang mengampunkannya. Itu syirik yang jali. Syirik yang jelas. Saya? Okey? Okey tak? Okey. Syirik khafi pula. Syirik apa? Syirik khafi, syirik kecil. Maksudnya apa? Syirik asghar. Asghar dalam bahasa Arab tu kecil lah. Syirik khafi, syirik yang tak nampak. Contohnya, saya bersedekah. Contoh. Tapi saya nak orang rekod saya bersedekah. Dengan niat, saya nak orang semua nampak saya sedekah berapa ribu ni dekat masjid contohnya. Ataupun contoh dalam majlis kan kadang-kadang ada orang tabung. Bukan majlis lah, kita pun tabung kadang-kadang kan. Tapi bukan sini ni cerita orang kat luar, bukan sini. I hope tak ada orang kat sini pun. Kalau sedekah sendiri-sendiri, kasih sikit-sikit. Tapi bila depan orang ramai, kasih banyak. Sebab apa? Satu, sebab nak orang tengok, nak orang lihat, nak mempamerkan. Kedua, sebab malu. Malu kalau kasih sikit. Kalau kita buat kerana orang, kalau kita mempamerkan kerana orang, itu riak. Sebab kita beramal kerana manusia. Itu syirik tau. Itu namanya syirik kecil. Kita beramal kerana manusia atau kita beramal kerana Allah. That's why whenever you want to do anything, apa-apa kebaikan yang terpaksa di hadapan orang, lekas-lekas niat tu jaga. Ya Allah, aku nak sedekah ni sebab engkau, bukan sebab orang lain. So regardless orang cakap apa pun, contohlah you cuma ada $2 lah $1, you sedekah. Orang cakap, orang tengok dari tepi contoh, orang pun tengok, kita pun rasa orang tengok lah kan. Terserah, kita punya niat nak derma sebab kita ikhlas. Kan? Kadang-kadang orang pun suka macam, saya ikhlas tau, tolong awak, saya ikhlas. Kadang-kadang bila kita cakap tu, itu menandakan kita ikhlas. So jangan kita sebut kita ikhlas. Biar ikhlas tu Allah yang tahu. Orang nak cakap apa, terserah. Kita buat kerana Allah. Itu saja. Ya? Okay, next. Nampak tak kartun tu? Kenapa dia tengok dia? Kenapa yang si biru tu tengok sebelah dia? Agak-agak kenapa? Kan? Dia mempamerkan. Kan? Mempamerkan dia sedang berdoa kepada Allah. Kan? Dalam keadaan yang menangis. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Kan? Contohnya, sengaja nak kasih orang dengar. Kat rumah tak ada macam itu kan? Kalau ada pun, baguslah, Alhamdulillah. Tapi kalau depan orang, tak semestinya kena tunjuk. Jangan kita buat depan orang. Sebab apa tahu? Satu, tak tahu kalau orang sangka baik ke sangka buruk. Kadang-kadang kita buat baik, kita yang ikhlas. Kita ikhlas tak? Kita ikhlas. Tapi orang yang cakap, dia ni action je lebih. Kan? Apa dalam bahasa ni? Action? Sombong lah Sombong. Apa ni? Sedekah banyak-banyak nak tunjuk orang lah tu. Kan? Contohlah Jadi jangan kita jadi orang macam itu. Jangan jadi orang yang berburuk sangka
Dan jangan kita jadi orang yang tak buat amalan sebab orang lain. Jangan. Hatta dalam hati sekalipun jangan. Jadi riak itu adalah penyakit yang bahaya. Dia bukan bahaya je, dia mencelakakan kita. Maaf kata, ini bahasa dalam buku lah. Kenapa dia celaka? Kerana dia boleh menghapuskan semua amalan kita. Everything that we do go to zero. Kesian. Kita ingatkan kita ni banyak pahala. Tapi bila kita di hadapan Allah, dihisapkan, all pahala kita dah gone. Lepas tu kita cakap dengan Allah, ya Allah, mana pahala aku? Apa kata? Sebab kau dulu beramal sebab orang. Jadi kau minta dengan orang tu. Apa kau dapat? Tak ada apa-apa lah. Kan? Siapa suruh beramal sebab orang? Kan? Itu maksud dia. Jadi maksud riak tu adalah menuntut kedudukan. Kadang-kadang orang sengaja buat depan orang sebab nak naikkan pangkat. Nak nampakkan darjat tu lebih bagus di masyarakat. Minta dihormati di kalangan ramai orang dengan amalan akhirat. Pergi haji contohnya, balik panggil saya Hajah, jangan panggil saya contoh Siti. Nama saya Siti. Bukan Siti yang itu. Jangan panggil saya Siti. Saya nak orang panggil saya Hajah contohnya. Semua jangan panggil saya Ustazah, panggil saya Ustazah Hajah. Contohnya, itu sombong. Itu riak. Mana boleh kan? Kita kalau buat amal, jangan kita sampai orang kecil hati. Hubungan kita dengan orang tu perlu ada. Jangan hanya kita mengejarkan hubungan dengan Allah, kita ni dengan orang pun kita main langgar je, main sembarang, tak boleh. Ataupun kalau baca Quran tu paling sedap sekali. Nak yang paling lama-lama lah. Kalau mikrofon tu kalau boleh pas-pas, dia nak paling lama pegang mikrofon. Sebab nak baca sedap-sedap. Contohnya. Ni bukan kat sini. Tak ada orang kat sini, insyaAllah. Dan sedekah dan sebagainya. Contohnya yang gambar ni lah. Dia sampai orang sebelah pun tengok kenapa dia macam itu. Kan? Jarang orang buat macam ini. Selalunya kalau orang buat gini pun sebab memang betul-betul dia berdoa kepada Allah. Contohnya kalau acara majlis maulid ke ataupun majlis-majlis yang mana habaib baca doa, kan kita akan terasa kan. Itu tak apa. Itu ramai-ramai nangis tak apa. Ataupun kadang-kadang dia gini. Kadang-kadang semua nangis kan. Jadi ada one person ni mungkin dia lebih sikit. Dia lebih emotional sikit kan. Kita ni bersangka baik. Jangan kita rasa ni action lah ni nak lebih-lebih ni. Emotional lah ni kan. Jangan gitu. Kita biarkan dengan dia. Sebab tak tahu kalau betul dia buat tu sebab ikhlas ke tidak. Kalau betul dia ikhlas, kita dah bersangka buruk tau dengan dia. Dan kita kena minta maaf dengan dia. Kalau dia salah, dia apa ya? Itu salah dia lah. Yang penting kita buruk sangka ke baik sangka? Baik sangka. So, kita punya life sekarang ni, just baik sangka dengan orang. Jangan buruk sangka dengan orang. Habib Omar pernah bercakap dalam satu video, dalam satu ceramahnya, darasnya, apa-apa bentuk pemikiran yang kita dengar from ourselves, jangan dengar. Because 99% apa yang kita cakap dengan diri kita sendiri, semua salah. Yang buruk-buruk lah. Maksudnya kita ni ada pendapat tentang orang lain, itu semua salah. Kecuali yang benar pasal orang tu. Kecuali yang baik pasal orang tu. Apa-apa yang kita dengar, atau kita sendiri yang merasakan orang ni macam inilah, orang ni tak baik lah, orang ni apalah, jangan dengar. Because 99% selalunya salah. Sangkaan kita 99% selalunya salah. Yang betul siapa? Yang betul bila kita sangka baik dengan orang. Macam gitu. Walaupun dia tak macam gitulah. Walaupun dia tak macam apa yang kita sangkakan. Tapi kita tak dapat apa-apa. Tak rugi pun sebab kita dapat pahala. Boleh? Agak dry sikit lah. Agak dry sikit. Okey, kita lihat yang seterusnya. Menurut Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ya. Hai guys, saya baru selesai solat ni. Kan? Siapa yang pernah buat ni? Siapa buat ni kat TikTok? Sila mengaku. Siapa nak mengaku Tak adalah. Dia gini.
Kalau dia bertujuan untuk selfie ataupun nak video, memang niat dia baik. Niat dia untuk bilang orang, jom sama-sama solat. Macam gitu kan. Contohnya saya ambil video. Hi guys, saya baru habis solat dekat sini kan. Jom kita solat sama-sama. Saya tahu mungkin semua ada yang berat nak solat, tapi tak apa, kita usaha. Kalau dia cakap macam itu untuk motivate orang lain, untuk kasih semangat orang lain, itu okey. Tapi kalau dia cakap untuk dia bilang diri sendiri, hi guys, saya baru habis solat ni, sekarang dah pukul 3, Masya Allah tahajud kan, contohnya kan, macam saya seorang aja contohnya kan, gitu, tu tak boleh. Tu tak boleh sebab dia bilang apa, dia bilang yang dia seorang tahajud lah kan, gitu. Jadi 3 petanda how to know if you have riak inside yourself. How to know? Macam mana nak tahu awak ni adalah orang yang riak ke tidak? Check. Please check yourself. Self-diagnose yourself. Kalau kamu seorang diri, kamu akan malas. Malaslah nak buat. Tak payahlah baca Quran. Buat apa nak baca Quran? Hari-hari dah baca Quran. Contohnya. Setiap Ahad dah baca Quran dekat sini. Contohlah. Hari-hari lain, tak apalah. Tengok sinetron ke, tengok cerita-cerita lain lah. Contohnya. Macam ni. Itu malas namanya. Itu malas dan itu maknanya riak. Buat sebab ada orang. Tak ada orang, tak nak buat. Kedua, dia akan aktif. Dia akan giat beramal kalau dia dekat tengah-tengah orang ramai. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Ada lagi? Terima kasih hadir. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Terima kasih hadir. Silakan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tak apa, pelan-pelan. Saya teruskan. Jadi, sila periksa diri sendiri kalau kita ni ada penyakit riak ke tidak. Kalau pertama tu ialah kalau kita seorang diri kat rumah, kita akan malas nak buat benda tu. Malas. Depan orang, every time pegang buku. Depan orang ni mesti pegang buku. Dalam MRT pegang buku. Semua kat toilet pun pegang buku kalau boleh kan. Tapi kat rumah tak pegang buku pun. Contohnya, itu menandakan you adalah orang yang riak. Sebab you cuma buat depan orang sahaja. Kedua, you giat beramal. You cuma motivated untuk amal, nak buat baik kalau ada orang nampak you. Kalau orang tak nampak, you rasa macam mana malas kan. Samalah dengan yang pertama tu. Yang ketiga, dah ada 3 kan. Ketiga, orang ni akan tambah amal dia kalau dapat pujian. Dan dia akan tak buat amal tu kalau dia dapat celaan. Macam mana tu? Contohnya, Masya Allah, Ibu Boni contohnya baca Quran sedap contohnya. Ataupun Ibu Amy baca Quran sedap. Sebab dipuji, sebab tu dia buat. Kalau saya kata, jangan baca lah, tak sedap lah. Contoh. Ini berlakon. Saya minta maaf dulu Ini berlakon je. Jangan baca lah, tak apa, tak sedap. Kamu akan terasa hati. Kan? Sebab kenapa kamu terasa hati? Sebab rasa ego. Pada okey apa baca kan? Tak pernah kena marah pun. Kenapa dengan ustaz tadi kena marah? Contohnya kan. Kamu tak baca lagi terus lepas tu. Itu maknanya kamu buat sebab manusia. Sebab kamu rasa orang ni tak suka, so kamu pun tak buat. Sedangkan yang lain semua okey je. So jangan buat sebab orang tak mau. Jangan buat sebab orang. Dan kalau orang puji pun, biarkan orang puji. Jangan merasakan pujian itu kasih motivate you. Untuk permulaan boleh. Untuk anak kecil boleh. Kita dah besar ni tak payah. Untuk budak kecil, contoh, nak solat kan susah kan. Kita kasih, mungkin ada hadiah ke, kasih gula-gula, coklat mungkin. Okay, kalau adik solat, nanti ibu belikan mainan. Contohnya. Itu okey lah. Takkan saya besar nak macam itu. Kan? Untuk permulaan boleh. Untuk budak kecil. That's why stages of kita punya life kena tengok. Untuk budak kecil mungkin boleh dikasihkan habuan, dikasihkan ada macam imbalan gitu. Kalau untuk kita dah dewasa ni, kena tukar cara dia.
Jadi petanda orang yang riak adalah mereka yang malas kalau dia bersendirian kat rumah. Ataupun bila dia seorang-seorang, dia tak nak buat amalan tu. Yang kedua, kedua, ya. Kalau dia ada orang ramai, baru dia nak buat amal tu. Tak ada orang, dia tak nak buat. Ketiga, kalau orang puji dia, dia makin tambah dia punya amal dia. Makin tambah semangat, kan? Orang puji aku ni, nak kena baca banyak-banyak ni, contohnya, kan? Ataupun dia rasa sebab orang mencela dia, dia pun tak nak buat. Dia give up. Dia merajuk macam itu. So that's why you have to think about this. Nak buat amal tu sebab manusia ke? Atau sebab memang kita nak buat sebab Allah yang suruh? Sebab tu Habib Ali Zainal Abidin kata dalam ceramahnya, riak ni lebih halus daripada semut hitam. Riak ni lebih halus daripada semut melangkah kaki tu. Macam mana nak semut langkah kaki? Kecil semut tu, kan? Macam mana nak kasih dia langkah? Macam mana nak nampak dia semut langkah tu? Kalau kita langkah, kita nampak, kan? Semut langkah nampak tak? Tak nampak. Macam tu lah riak. That's how soft and so tiny riak tu dalam diri kita. Dan semua orang ada riak. Jangan takut. Jangan takut. Semua ada riak. Cuma macam mana kita nak mengatasi riak tu? Untuk jangan kita pamerkan, untuk kita jangan zahirkan. Kalau kita riak, contohnya teriak. Apa yang kita, bukan teriak yang oi, itu teriak lain, itu pekik. Maksudnya kita terbuat perkara yang riak tu. Apa kita boleh buat? Kalau kita macam mana istighfar? Astagfirullah. Apa tu? Astaghfirullahalazim. So kita baca istighfar, ataupun kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh. Contohnya tengah nak baca Quran ataupun tengah nak imam solat, tiba-tiba terdetik hati riak. Oh, aku imam ni, masya-Allah, bagus ni, kan? Semua kat belakang semua orang-orang tua, aku ni muda, imam muda, contohnya. Contoh. Jadi kita lekas-lekas kita hapuskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca, ya Allah, aku nak jadi imam ni sebab untukmu, ya Allah. Bukan sebab aku bagus, bukan. Ada yang lagi bagus kat belakang aku, tapi sebab aku dipilih, maka terima amalan aku. Macam itu. Supaya jangan ada sifat riak. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang riak. Ni surah senang ni, surah Al-Maun. Mesti semua dah baca, dah boleh baca dah. Sama-sama baca boleh? Nak? Boleh. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul. Tak payah bismillah. A'udzubillah terus dah boleh masuk. Fawailul lil musallin allazina hum salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Okay. Menurut penulis Ustaz Murabbi, Ustaz Muhadir Haji Jaul mengatakan dalam videonya, kalau baca surah Al-Maun, kalau kita berhenti kat sini, jangan berhenti dekat nombor 4. Maksudnya jangan kita sebut fawailul lil musallin. Cuba baca dia punya terjemah dia. Kecelakaan bagi orang-orang yang takkan kita nak stop situ, kan? Jadi kalau boleh terkejut dia. Celaka orang yang bersolat, habis saya solat macam mana ni? Sebab tu sebab tu kena faham terjemahan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Tapi bukan disunahkanlah, dianjurkan untuk baca ayat 4 dan ayat 5 bersama-sama. Sambung supaya faham maknanya.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Celaka bagi orang-orang yang melakukan solat, tetapi siapa yang solat? Solat tu orang yang lalai dari solat mereka. Maksudnya orang tu solat tapi lalai. Ni bukan lalai yang dia lupa, dia ingat anak dia ke anak isteri ke, tidak, bukan. Ni lalai sebab contoh dia dalam hati dia tu ingat benda-benda lain tapi bukan Allah. Kalau fikiran yang mudarat, contohnya dia takut anak dia fikir anak, tiba-tiba terfikir anak dia, tiba-tiba fikir suami, tiba-tiba fikir yang lain, pekerjaan yang lain lah, contohnya itu mudarat lah kan. Itu bukan orang lalai. Orang lalai adalah orang yang dia sengaja memikirkan benda yang boleh dilupakan. Faham tak? Contohnya dia fikir tentang cerita. Lepas ni ada cerita ni nak tengok ni macam mana ni. Alamak, dah lambat dah ni kan, contohnya. Buatlah solat sekejap je lah kan gitu. Itu orang lalai. Ataupun orang yang dia melambat-lambatkan solat. Itu orang lah yang lalai. Tapi saya nak membawa anda semua kepada ayat yang nombor 6. Allazina hum yura'un. Orang yang riak. Macam mana orang solat boleh riak? Contoh orang solat tapi riak macam mana? Digosok-gosok apa? Apa? Tak faham apa? Maaf, saya tak dengar sangat. Maksudnya kalau dia baca tu diri lama kan. Kalau solat sendiri tak sampai 5 minit pun. 1 minit gitu. Okay. Solat subuh kan. 1 minit tak tidur balik kan ni. Macam gitu contohnya. Ni orang-orang yang dia riak. Riak tak semestinya dia cakap dengan orang, aku dah buat ni. Tidak. Riak tu maksudnya dengan diri sendiri tu, dia seorang-seorang dia buat macam gitu. Tapi dalam ayat ni, dalam surah Al-Ma'un ni, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bermaksud apa? Orang-orang yang lalai ni antaranya adalah orang yang riak. Dia akan buat apa? Dia akan sengaja dalam perhimpunan orang kan, nanti dia akan Allahu Akbar. Kat rumah tak ada macam itu. Allahu Akbar kan. Kadang-kadang bar je. Bar. Gitu kan. Mana boleh gitu. Tak boleh solat rukun qauli kena sebut betul-betul. Allahu Akbar. Tak boleh bar tak boleh. Ataupun tak boleh Allah. Habis Allah itu zikir Allah kan. Kena Allahu Akbar. Itu rukun qauli, rukun perkataan, kena sebut. Siapa tak sebut tak sah solat dia. So lepas ni check one by one. Check diri sendirilah. Check diri sendiri macam mana kita sebut takbir. Allahu Akbar. Baca betul-betul. Orang yang riak contohnya macam itu. Ataupun contoh bila dia jadi imam, dia solat lama sangat kan. Zuhur start pukul 1, habis pukul 2. Contohnya, habislah kan. Tak boleh. Kalau dia kat rumah, dia tak solat macam itu pun kan. Sebab tu Rasulullah kata apa? Kalau siapa jadi imam, kena study jemaah. Study tu apa? Kena tengok jemaah macam mana. Kalau jemaah ramai yang dia sudah berumur, mungkin kaki tak kuat sangat, jangan baca yang panjang-panjang. Yang baca panjang-panjang, Alif Lam Mim, habis surah Al-Baqarah. Makmum pun Assalamualaikum warahmatullahi, tak apalah, sendiri pun tak apa kan. Sebab apa? Lama sangat solat, tak boleh. Kena tengok jemaah macam mana. Kalau jemaah semua setuju, contoh okey, hari ni saya nak baca contoh juz 30 tapi surah yang panjang sikit lah, surah An-Naba contohnya kan, ada panjang sikit kan. Kalau jemaah okey, silakan. Tapi kalau jemaah tak boleh, cakap saya tak mampu nak lama-lama, dan kita kena kurangkan.
Sebab tu siapa yang imam, solat tarawih ke solat apa-apa, solat yang fardu, kena lihat situasi dan juga jemaah kalian. Jangan terus walaupun yelah kita ni hafiz Quran, hafizah Quran kan, tapi kita nak murajaah lah dalam solat tu, tapi kita kena kesiankan yang lain juga. Nak murajaah, nak lama-lama, silakan bersendirian kat rumah. Nak solat berapa banyak pun silakan. Sebab itu antara you dengan Allah. Tak payah nak lama-lama dengan jemaah. Kecuali jemaah semua okey. Jemaah boleh, sanggup. Ada cerita, siapa? Rasulullah SAW pernah solat sunat. Lepas tu, sahabat pun solat dengan Rasulullah. Dan Al-Fatihah, Rasulullah baca Al-Baqarah. Okeylah, sahabat pun diri je lah kan, solat je lah. Lepas surah Al-Baqarah, surah Al-Imran kan, Nisa. Nisa dulu kan. Lepas surah Al-Baqarah dah habis, okey, ingatkan dah nak rukuk lah kan. Ni masih lagi first rakaat tau. Masih first rakaat. Sahabat pun ingatkan, okey, lepas ni mesti dah habis kan. Sebab dah habis ayat surah Al-Baqarah tu, lepas ni mesti Allahu Akbar. Tapi tak. Terus Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, sambung surah An-Nisa sampai habis. Ayo kan. So sahabat pun dah macam, alamak, macam mana ni kan. Dah masuk dah ni. Takkan nak keluar kan. Takkan nak keluar daripada nak mufarakah. Lepas tu okey tak apa, sampai habis surah An-Nisa. Okey, mesti akan rukuk lah. Sebab dah penat kan. Dah 2 surah yang panjang. Surah sambung lagi, surah Al-Imran. Adakah Rasulullah bersifat riak time tu? What do you think? Apakah pengajaran masa tu yang Rasulullah nak sampaikan? Adakah Rasulullah sengaja nak bilang, oh aku hafal Quran, so aku panjang-panjangkan, biarkan kurang pada muka? Tak. Bukan sebab tu, tapi sebab apa? Sebab nak bilang, kalau Rasulullah sendiri bersolat, kan, if you cannot handle, contoh kalau imam baca panjang, kalau makmum tak boleh, makmum boleh mufarakah. Boleh putuskan daripada imam. Itu pengajaran dia. And pengajaran dia apa? Kalau solat dengan Rasulullah, get ready lah. Get ready untuk solat panjang. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan, Sayyidina Aisyah cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa nak kena solat lama-lama sampai kakimu bengkak tau, kaki Rasulullah, sebab solat diri lama sangat. Kenapa nak macam itu? Kan Allah dah janjikan syurga buatmu, ya Rasulullah. You are the first person to enter Jannah. Kenapa nak kena solat? Apa kata Rasulullah? Tak boleh ke aku untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala? Itu bukanlah orang yang riak. Kalau orang riak, tak solat pun sebenarnya, kan? Tapi Rasulullah nak bilang apa? Kalau kita solat lama-lama sendiri, tak kisah. Depan orang, jangan solat lama-lama, sebab khawatir ada yang tak sanggup nak diri lama-lama. Tu cerita sebenarnya. Dan janganlah kita jadi orang yang macam ini. Fawailul lil musallin, orang yang solat tapi lalai sebenarnya. Kita ni lalai. Kita ni solat pun sembarang-sembarang. Takut-takut kita ni jadi orang yang munafik. Ini ada asbabun nuzul sebenarnya. Ada sebab kenapa surah ni diturunkan. Sebab zaman dulu, masyarakat Arab belum terima agama Islam. Ada orang-orang bangsa Arab Mekah, musyrikin, dia menyamar, dia spy. Dia jadi orang Islam. Tapi actually nak spy je, nak tahu apa plan Rasulullah supaya tak tersebarnya Islam. So apa orang-orang ni buat? Dia konon-konon lah jadi Islam. Konon-konon solat dengan jemaah semua, konon-konon dia buat apa-apa semua dengan orang Islam. Tapi bila solat, dia akan solat yang main-main. Dia solat macam unta. Tahu tak solat macam unta? Tongkat terbalik je. Kira macam solat gitu-gitu je lah. Tapi dah. Apa? Apa tu? Jenda apa? Banyak kita punya ni perkataan baru. Bagus. Okay, next. Okay, dalam buku
Dalam buku 305 Rasulullah SAW bersabda. Ni hadis riwayat daripada sahabat yang bernama Mahmud bin Labid. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirqah al-asghar wa huwa riya. Sesungguhnya perkara yang aku takuti, yang aku khawatirkan akan menimpa kalian semua ialah syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Riya. Wa huwa riya. Jadi apa kata Rasulullah? Allah berfirman, yaqulullahu yaumal qiyamah lil mura'ina iza jazallahu an-nas bi'amalihim izhabu ila lallazina kuntum tura'una fid dunya. Kau pergilah cari orang-orang yang Allah kata apa? Allah kata kat orang riak ni, kau pergi cari kat orang-orang yang kau buat amal ni untuk mereka. Kau pergi cari kat Allah tak nak. Sebab Allah tahu you buat amalan tu bukan untuk Allah, tapi untuk orang tu. So carilah orang tu. Cari orang tu. Macam itu Allah akan memperlakukan pada orang-orang yang riak pada yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah kata apa? Inna Allah harramal jannah ala kulli mura'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang riak untuk masuk dalam syurga. Jadi orang-orang yang riak tak akan masuk syurga. Okey, boleh? Lagi sikit nak habis insya-Allah. Jadi daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendedahkan amalannya kepada orang lain, nescaya Allah akan mendedahkan dan menghina dan memperkecilkannya kepada makhluk yang lain. Hati-hati. Siapa yang suka menunjuk-nunjukkan amalannya, hati-hati sebab Allah akan mendedahkan aibnya, menghinanya, memperkecilkannya kepada orang lain. Ini kalau yang sengaja tau. Kalau tak sengaja tu tak apa. Contohnya, tak sengaja teriak. Tak sengaja ter-action depan orang. Lekas-lekas kita istighfar. Itu tak apa. Kita tiba-tiba contohnya tiba-tibalah tengah baca Quran saya menawarkan makanan maksudnya apa? Tengok niat kamu lah. Kalau niat tengok niat kamu macam mana. Kalau niat kamu, okay, dia gini, dah masak kan? Kamu masak kan? Kamu kasih kawan-kawan rasa kan? Kalau niat kamu tu, kalau niat kita nak orang puji kita punya masakan, tu dia. Kalau kita kasih sebab sedekah, sebab sedekah, contoh sedekah, tak apalah, tak sedap pun tak apalah kan, dalam hati kan, orang pun puji, sedapnya makanan ni Ibu Amy masakan lagi lah contohnya. Itu tak dia. Sebab kita tak peduli orang puji ke, orang caci ke, tak kisah, kita buat je. So ibu kena check lah. Boleh, tak ada masalah. Itu okey lah. Maksudnya tak nak membazir kan? Boleh. Baguslah, Alhamdulillah. Tapi hati-hati juga dengan niat. Kadang-kadang syaitan akan bisikkan, setiap Ahad aku je yang bawa, contohnya kan. Tapi that's why yang lain tak boleh buruk sangka. Malah kena melihat kepada kebaikannya. Sebab kalau bukan Ibu Amy bawa, siapa bawa? Kan? Saya tak bawa. Ibu Amy bawa kan? Jadi yang lain semua kena baik sangka. Itu menjadi sebab untuk orang lain pun terbuka hati untuk lakukan kebaikan. Mungkin sebab Ibu Amy bawa lah, yang lain nanti insya-Allah next Sunday orang lain pula bawa kan? Saya nak tengok lah ada yang bawa tak nanti. Lagi 2 minggu akan datang. Tapi itu terpulang pada niat masing-masing. Kalau kita memang bawa makanan atau bawa apa-apalah untuk dikongsikan untuk orang ramai, contoh, itu kan sedekah. Tu okey, tak ada masalah. Tapi contoh kalau kita masak, kita masak dengan niat aku nak tunjuk orang, aku terror lah masak nasi lemak contoh,
Contohnya lah, masak nasi lemak. Saya ni paling bagus lah masak nasi lemak kan. So kita pun nak orang tahu, puji. So bila orang tak puji, dia macam merajuk pula. Cik, aku bawa tak ada orang puji aku pun. Dah lah tak nak buat lagi lah. Ada tak pernah buat? Ada tak pernah? Tak ada kan? So orang puji ke tak puji ke bawa aje. Yang lain kena baik sangka saja. Yang lain kena makan. Betul lah, kena makan lah. Tak nak makan bagi saya. Faham ya? Okey. Memang riak ni susah sikit sebab dia perkara yang sangat sulit. Dia sangat kecil. Dia antara riak dengan antara ikhlas. So orang yang riak, dia bukan orang ikhlas. Tapi orang yang ikhlas, dia tak akan riak. Sebab orang yang ikhlas, dia tak akan peduli orang cakap dia ni bagus ke tak bagus ke. Dia akan buat sebab dia buat kerana Allah, bukan sebab orang lain. Faham? Faham Okey, riak itu lebih halus daripada semut hitam di tengah malam. Macam mana nak nampak tu semut hitam di tengah malam? Tak nampak. Sebab tak nampak. Sebab memang halus. Memang terlalu halus. Itu perumpamaan dia. Amat sukar untuk kita menghindari riak, kecuali orang yang suka mendisiplinkan diri dan mengasuh dirinya agar bersifat ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kata riak itu lebih sukar untuk dikesan daripada dari semut kecil, semut hitam yang kecil di tengah malam yang gelap dan pekat, di celah-celah cemara rambut yang hitam lagi. Memanglah waduh kan, memang susah nak dikesan. Begitulah sifat riak. Sifat riak ni cuba dengar daripada Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, banyak hadis-hadis Nabi mengatakan tentang riak. Bau syurga boleh dihidu, boleh dicium sejauh perjalanan 500 tahun. 500 years of walking ataupun perjalanan tu boleh bau syurga. Memang bau dia bau wangi sangatlah syurga. Tetapi orang yang inginkan kemasyhuran, orang yang inginkan dunia, orang yang buat semua amalan-amalan sebabkan nak pujian orang, tak dapat menciumnya. Cuma orang yang betul-betul ikhlas dapat mencium bau syurga. Siapa yang beramal dengan mendapatkan pujian orang, dia tak boleh cium pun bau syurga. Allah tak kasih. Bau pun tak boleh, masuk dalam syurga pun tak boleh. Allah haramkan. Jadi semoga kita tidak tergolonglah daripada orang-orang yang bersifat riak ni. Amin insya-Allah. Okey, last. Last. Tengok tu. Selfie ni kan. Bahayalah zaman sekarang selfie. Sebab apa? Zaman sekarang selfie ni akan buat kita rasa riak. Betul tak? Dulu mana ada selfie? Dulu mana ada kamera pun tak ada kan? Dulu riak daripada depan, bukan dekat handphone. Dulu riak daripada depan. Jumpa orang, itulah aku baru habis solat sunat ni. Kan? Contohnya, itulah semalam balik penat sikit lah sebab aku ni daripada maulid kan. Yalah. Contohnya macam gitu. Cakap macam gitu tapi riak sebenarnya. Maaf lah hari ni bangun lambat sikit sebab semalam itulah tahajud kan. Macam gitulah kan. Kita ni kena tahajud lah kan. Mana boleh macam gitu. Kita ni umur dah berapa tahun. Cakap macam nasihat tau. Tapi sebenarnya riak. So kena hati-hati. Hati. Jadi kenapa riak tu membahayakan kita? Sebab Allah melarang syirik dalam ibadah kepadanya. Walaupun syirik kecil lah. So riak ni adalah syirik kecil. Riak dapat menghapuskan pahala amalan kebajikan. Habis semua kita punya amalan. Saya pernah tak apa. Jangan marah.
Jangan marah saya. Ni Rasulullah kata, bukan saya cakap. Saya pernah terdengar lah orang cakap begini. Tapi saya rasa ni saya punya sangkaan yang saya cuba untuk bersangka baik lah. Saya tengah terdengar lah orang cakap dia gini. Sekali dia kata itulah tak dapat nak datang ni sebab semalam saya tahajud. Jadi saya anggap dia terlepas cakap. Kadang-kadang orang terlepas cakap, bukan sengaja cakap. So kita yang dengar kena sangka baik. Jangan kita tahajud, kita pun tahajud juga kan. Contohnya lah kan, jangan kita sangka macam itu. So kalau orang terlepas cakap, kalau orang cakap gitu, orang cakap contohlah macam nak memuji diri sendiri, kita yang mendengarnya cuba bersangka baik dengan kita cakap okey dia terlepas cakap, bukan sebab nak riak. Jangan sampai kita cakap dia ni nak riak ke. Kita dosa tau. Sebab kita ni bersangka buruk. Entah-entah dia terlepas cakap. Ataupun entah-entah dia tak bermaksud pun nak cakap gitu. Just terlepas je. Kan? Kadang-kadang orang terlepas cakap kan gitu. Jadi jangan kita sangka buruk dengan orang. Kita pula yang cakap, hati-hati. Kita pula yang nak cakap ni, kena hati-hati jangan sampai tercakap amalan kita kepada orang. Kan? Tahajud ke, tak tahajud ke, tak payah bilang orang lah. Kan? Kita suka bilang orang yang kita ni buat baik. Betul tak? Jarang kita nak orang tahu kita ni punya aib kita. Oh semalam aku bermaksiat tau. Ada tak orang kayak itu? Ada tak? Tak ada. Kenapa double standard? Bilanglah. Bilang kita apa maksiat semua. Bilang. Kan? Sebab apa? Sebab semua nak nampak baik depan orang. Itu dia. Riak tu sebab nak nampak baik. Sebab riak tu nak nampak ujub, nak nampak kita ni lagi baik daripada orang. Sebab tu semua ni tiga-tiga ni berkaitan. Riak, ujub, sombong, semua berkaitan. Ya. Kita ni dalam kitab saya? Yes, 3 serangkai. Kan? Imam Al-Ghazali kata, kita semua ni sebenarnya ada satu chop dekat dahi. Bukan kafir tu. Itu dajjal. Tu chop dajjal. Kita semua ni ada chop kat dahi. Chop apa? Hormatilah aku. Kagumilah aku. Maksudnya nak bilang orang yang kita ni ada ego. Kau kena hormat aku sebab aku ni lagi bagus. You have to hormat me because I am your teacher. Contohnya. You have to hormat me because I am more berumur. Aku lagi makan garam. Kan? Makan garam daripada you all. Contohnya. Sebab tu kita kena hapuskan. Tak payahlah orang hormat kita ke tak hormat kita ke tak apa. Yang penting kita belajar, kita ada ilmu tu, jangan sampai ada riak dalam diri kita. Ya? Dan riak tu dapat menambahkan kesesatan orang. Bila kita riak, kita akan rasa kita ni betul aja. Kita ni bagus saja. Orang lain semua salah. Orang lain semua tak beramal. Kita seorang yang beramal. Seolah-olah kita seorang yang hamba Allah. Sedangkan hamba Allah tu banyak. Kan? Yang keempat, Rasulullah sangat khawatir tentang umatnya ditimpakan penyakit ni. Dalam banyak-banyak penyakit hati, riak ni paling bahaya. Paling Rasulullah ada hadis yang khusus yang mengatakan Rasulullah takut kalau kita ni ditimpa riak. Sebab riak ni dia macam kebaikan sikit. Dia ada macam adik-beradik kebaikan. Boleh? Okey tak ni? Riak ni dia sama macam ikhlas. Dia sama macam kita buat baik tapi sebenarnya tak baik pun. Akhir sekali, riak boleh menyebabkan kehinaan dan muflis pahala di akhirat. Allah a'lam bisawab. Ada soalan tentang ini? Ni sudah. Nanti kita akan belajar pada 2 minggu akan datang 6 jenis riak. Riak dengan tubuh badan, riak dengan perbuatan, riak dengan pakaian, riak dengan perkataan, riak dengan pekerjaan, riak dengan jumlah murid dan guru yang ramai. Pun riak juga. Contoh riak dengan perbuatan saya dah bilang banyak kali tadi. Sujud lama, solat kalau boleh
Yelah, orang yang kan macam dah meninggal tapi bukan meninggal kan, sebab sujud lama. Contoh macam gitu. Ataupun lama solatnya. Macam gitu. Riak dengan pakaian, macam mana contohnya? Siapa boleh bilang? Riak dengan pakaian. Itu riak je. Itu sombong. Riak tu macam apa tau? Pakai yang itu sombong. Itu sombong. Riak tu contoh macam pakai yang macam tak apalah, koyak-koyak apa tahu pakai. Koyak-koyak pakai, pakai yang macam kira kalau orang nampak, orang akan tahu yang dia ni zuhud orangnya. Nampak macam orang bagus dia pakai satu helai je kat rumah. Macam gitu. Tak pernah tukar-tukar. Itu je. Kira ikut sunnah Nabi lah. Kira macam betul-betul menjaga pakaian kan. Kan Nabi kan dulu pakaiannya asyik jahit kan. Kira macam dia nak ikut sunnah Nabi tapi dia sebenarnya tengah riak. Padahal dia orangnya boleh beli pakaian yang baru. Kena hati-hati. So pakai baju tu kan, nak nampak kita hebat ke? Nak nampak kita ni macam mana? Kalau sengaja terkoyak, tak apa. Tapi kalau sengaja dia mengoyakkan untuk lihat diri dia ni macam orang yang zuhud, tak boleh. Itu namanya riak dengan pakaian. Ataupun contoh riak dengan pakaian tu, contoh dia pakai ridak. Bukan kesian tau. Lebih kepada macam okay. Kalau saya sebut contoh Habib, kita akan ada gambaran apa? What is our gambaran? Pakai pakaian yang ridak, pakai serban kan. So kita pun contoh kita pun pakai macam gitu. Tapi dengan niat kita nak tengok orang nampak kita macam Habib. Tu riak. Ataupun kita ni pakai yang macam lusuh-lusuh, pakai yang macam sembarang kan, supaya orang nampak kita ni bukan ahli dunia. Kita ni kerja akhirat je. Tu riak dengan apa? Pakaian. Sedangkan kita ni boleh beli baju yang bagus. Itu riak. Tapi kalau kita sebaliknya, contohnya kita ni pula suka yang lawa-lawa kan. Beli kat Shein kan. Atau beli online kan. Hari-hari tukar baju baru kan. Tapi dengan niat yang tak baik, itu sombong. Kalau kita niat sebab apa? Sebab kita ikut sunnah Nabi, kita ikut firman Allah. Allah tu maha cantik dan Allah suka benda-benda yang cantik. Kita gunakan niat tu, itu boleh. Itu berpahala. Sebab Allah kurniakan aku rezeki, so aku beli rezeki pakaian yang cantik supaya aku nampak cantik, dan Allah tu suka yang cantik-cantik. Itu boleh. Aku paling cantik daripada semua. Itu tak boleh. Itu sudah ujub, sudah sombong. Faham ya? Okey. Dah, saya stop sini. Ini antara contoh saja. Tapi nanti 2 minggu depan saya akan bahaskan lagi, insya-Allah taala. Okey. Ada soalan? Tak ada. Ada. Oh. Okey. Apa adanya? Apa Ustaz? Dia mau pulang ke Thailand saja. Oh, pulang for good Oh, kenapa ya? Memang tak renew Habis kontrak. Oh, okay, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Nanti boleh follow online. Online jangan lupa tak tengok kita semua. Walaupun tak kembali kat sini, saya doakan semoga Ibu Susi akan selalu sihat di pangkuan keluarganya, insya-Allah. Tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jangan pernah lupa untuk beramal, ya. Jangan lupa doakan kawan-kawan kat sini. Insya-Allah. Doa antara saudara akan saling termakbul. Siapa yang mendoakan antara satu sama lain tanpa dia tahu, akan makbul doa dia, insya-Allah. Jadi saling mendoakan. Tapi tak payah nak call lah. Aku dah doakan kau tau. Tak payah. Tak payah sebab itu riak. Itu riak. Just doa je.
Just doa, insya-Allah Allah makbulkan. You all pun doakan untuk Ibu Susi, semoga termakbul semua doa-doanya, insya-Allah taala. Kirim salam family-nya, insya-Allah. Jangan lupa jangan lupa ni lah, hubungi kita lah. Hubungi kita, just WhatsApp ke, tanya khabar, insya-Allah. Tak tahu bila kita lagi nak jumpa, tapi insya-Allah lah, semoga diizinkan Allah untuk kita bertemu kembali dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Ayo kita tutup majlis boleh? Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Insya-Allah. Semoga sihat selalu. InsyaAllah. Nanti kalau kita pergi Thailand, nanti ibu ambil kita.